Kish, minggu pertama puasa hampir ke penghujung. Sedar tak sedar, Dah laju lah. sedar tak sedar, ketika kita merakamkan episod ni, dah hari ke-6 pun kita berpuasa, Kish. Diucapkan selamat berpuasa sebab mungkin sebelum ni kita tak sempat nak ucapkan kepada pendengar-pendengar Bola Itu Live. Selamat berpuasa kepada semua. Dan kita diiringi keberkatan permulaan bulan puasa ni dengan aksi international yang sangat padat, Kish. Setiap negara ada 2 perlawanan. Hari kita rakam episod ni, Malaysia nak main jap lagi ni. Oh, ya. So mungkin kita tak sempat lah nak borak pasal game kedua Malaysia. Tapi aku rasa Faiz, sepanjang satu minggu lepas ni, bukan setakat international je, club football pun banyak drama, Faiz. Egypt lawan Malawi. Jom. Jadi Faiz, macam kau cakap lah, Egypt lawan Malawi. Ada orang DM hang Ada orang DM aku, Bang, salah skor lawan Malawi. Lawan Malawi Aku tak tahu pasal apa nak kena associate dengan aku. Jangan terkejut Faiz, jangan buat lawak. Jangan buat. Sepanjang 1 tahun lepas ni, hari-hari kita duk mention Malawi, memanglah orang akan associate kita dengan Malawi. Tapi tak apa. Bukan setakat Egypt lawan Malawi je, Indonesia pun lawan Burundi tu. Aku tengok gambar Saido Berahino tiba di Soekarno-Hatta. Aku tengok rare tu, barang rare tu. Macam-macam perkara yang berlaku sepanjang 1 minggu ni. International football banyak, club football pun banyak, domestically kat Malaysia pun banyak drama. Tapi apa ejen permaham minggu ni? Okay, ejen permaham aku specifically nak merujuk kepada international break. Ada beberapa naratif yang sedap untuk kita ungkapkan di international break kali ini, termasuklah kepulangan Ibrahimovic ke skuad Sweden di usia 41 tahun. Itu menggegar juga tu, Kish. Permulaan baharu skuad Itali dalam usaha mereka untuk memburu tempat di Euro 2024. Germany, Nicolas Füllkrug sekali lagi skor lawan dengan Peru. Dia cannot stop scoring dengan national team ni sekarang ni. Füllkrug ni. Tapi yang paling menarik perhatian aku, Kish. Bukan Maguire. Bukan Maguire dengan England, bukan sabar. Azuri. bukan Azuri. Tetapi seorang striker muda berumur 20 tahun yang menjaringkan 5 gol dalam 2 perlawanan, iaitu Rasmus Højlund. Striker Atalanta yang baru masuk Atalanta bulan Januari hari itu, sudah pun menggegar Serie A. Okeylah, dia nama ketiga lah lepas Osimhen, lepas Kvaratskhelia, dia di Serie A, nama yang panas sekarang ni. 5 gol dalam 2 perlawanan, termasuklah hat-trick dia tu adalah penampilan pertama dia bersama skuad kebangsaan Denmark. Adakah kita mempunyai Erling Haaland yang baru? Erling Haaland tu pun dah cukup baru dah, Kish. Tapi ada lagi satu shiny toy daripada Skandinavia yang bernama Rasmus Højlund. Skandinavia dia, aku ingat lah Faiz, dari zaman kita buat Euro ke zaman kita buat Piala Dunia, ke zaman, bukan zaman lah, ke minggu lepas bila kita temu bual V Saravanan. Kita banyak borak Skandinavia. Dan satu perkara yang sangat ketara adalah dalam mungkin 10 tahun lepas, Skandinavia dilihat sebagai satu kawasan di mana perkembangan bola sepak sedang berlaku secara mendadak. The hotbed. Sebab dia macam ni dia, kalau kita nak kata, kalau dulu lah the home of football mungkin Amerika Selatan ataupun Eropah. Tapi sekarang ni dah sampai tahap hang kena pandang ke region-region lain untuk hang dapatkan talent-talent menarik. Baru-baru ni aku tengok ada orang buat the best African 11. Faiz, Afrika punya best 11 tu aku rasa boleh kalahkan semua orang . Skandinavia is a region yang Afrika best 11, Levi Madinda ada kan? Tak ada. Okay. Tak ada. Levi Madinda, JDT best 11 pun tak ada. Dia Negeri Sembilan, Devon best 11, dia ada. Tapi macam aku cakap tadi, Scandinavia is the new region yang mana kalau kita nampak efisiensi mereka dalam kehidupan seharian, daripada kadar cukai yang tinggi, free healthcare, free education, benda-benda macam tu, that level of human efficiency, bila hang bawa masuk ke aspek seperti bola sepak, diaplikasikan ke dalam bola sepak, hasilnya adalah seperti ini. Kelab-kelab yang sudah mula menghasilkan bintang-bintang yang luar biasa,
bagaimana bola sepak Skandinavia kalau dulu tu rigid Sven-Goran Eriksson 4-4-2. 4-4-2 sekarang dah lebih kreatif. Ya. Dah lebih fluid pemain-pemain seperti Ada expression, Ada expression. So aku tak terkejut lah tengok penghasilan. Kenapa aku kata Rasmus Højlund 5 gol dalam 2 perlawanan pertama peringkat kebangsaan di usia 20 tahun, sebab aku untuk menguatkan lagi teori aku, untuk menguatkan lagi pilihan aku dengan ejen permang aku minggu ni, aku tengok perlawanan tu. Aku tengok perlawanan menentang Kazakhstan. Dia ni, walaupun kalah Denmark kalah perlawanan tu 3-2, tapi mereka mendahului 2-0. Dalam perlawanan tu aku tengok movement dia, Kish. Okay Han tengok Erling Haaland, 80% of his game adalah daripada movement. 20% tu adalah 5-star finishing. Itu membuatkan dia the superhuman that we know. Okay. Ada satu lagi quality pada Højlund ni yang aku rasa tak nampak lagi pada Haaland tapi ada pada dia, adalah link up play. Dia bukan saja finisher, tapi dia juga boleh ke kanan, ke kiri, dia boleh turun ke bawah, minta bola dekat Højbjerg, pass balik. Dia sentiasa mau involve dalam perlawanan. Dan untuk seorang yang hanya mempunyai 2 caps dalam nama dia sekarang ni, itu amat impresif bagi aku, Kish. Macam mana pula dengan luar biasa ejen permang hang? Apa nama pemain penyerang Itali tu yang datang daripada Argentina tu? Guaita apa nama? Retegui. Boleh tengok phone tak? Phone aku bateri aku Retegui nama dia. So minggu ni aku punya ejen permang, dia bukan setakat bola sepak je, Faiz. Dia sebab dalam seminggu lepas ni aku international break kan, aku ambil peluang untuk kurangkan sikit consumption bola sepak aku. Aku pergi balik layan album-album lama yang aku tak layan, music. So ada satu album ni daripada penyanyi nama Rich Brian yang datang daripada Indonesia. Okay? Yang sudah pun melakukan persembahan solo di Coachella. Yes, Rich Brian dah sampai level. So Han dah tahu gambaran dia kan. Sekarang dia dah level Coachella Rich Brian, dia punya rise to fame adalah apabila dia keluarkan satu lagu ni, Dead Stick, nama lagu tu dekat YouTube. And label dia 88 Rising pada ketika itu, apa yang diorang buat adalah diorang dapatkan beberapa rapper di USA untuk buat video reaksi terhadap lagu tersebut. Salah satu individu yang react kepada lagu tu adalah member of Wu-Tang Clan. Yang bernama Ghostface Killah. And Ghostface Killah ni dia OG, memang level OG lah. Wu-Tang Clan kan, antara kumpulan hip hop yang mungkin even the best hip hop group ever, antara yang terunggul. Dia react kepada lagu tersebut. Dan pada penghujung reaction dia cakap, send me the song, I want to get on it. Dia nak buat remix yang dia wants to jump on that song. Dan kemudian dia keluar lagu tersebut, That Stick, Rich Brian featuring Ghostface. And kau kena ingat time ni Rich Brian ni is nobody tau. Budak Indonesia random daripada Jakarta yang tiba-tiba ada co-sign member of Wu-Tang Clan. Benda tu tak masuk akal. Benda tu tak masuk. Tapi benda tu yang meletakkan nama dia in the mainstream. Yang tiba-tiba ada whole new audience yang layan Ghostface Killah, yang layan Wu-Tang Clan, tiba-tiba boleh ternampak siapa Rich Brian ni. And benda tu memainkan peranan yang sangat besar dalam membuka pelbagai jenis pintu untuk dia mengembangkan kerjaya dia. Dan sampai tahap sekarang, 5 years later, ada solo performance dekat Coachella. Gila. Dalam semua aspek kehidupan Faiz, kadang-kadang benda yang kita perlukan is just peluang. One opportunity. Tak kisahlah peluang tu konsisten 2-3 kali ke, but sometimes you just need that one opportunity. Right? Sama seperti Rich Brian yang dapat opportunity Ghostface Killah tu, which is Ghostface Killah tak perlu bagi pun he didn't need to do it. Tapi he did it. Dan bukan diminta juga. Bukan diminta. He did it, and benda tu membuka ruang kepada Rich Brian untuk menjadi artis sekarang. Sama seperti penyerang Spanyol yang baru melakukan debut pada usia 32-33, Joselu. 32-33 Faiz. Apa yang dia perlukan adalah hanya satu peluang. Only one chance. And dia dapat 2 gol. Selama 10-12 tahun hidup dia, career dia tak bermain untuk skuad kebangsaan Spanyol. Majoriti pemain kalau 28, 29, 30, hang akan rasa yang this is the end. I will never be there. Tapi untuk hang dapat peluang, and then untuk hang memanfaatkan peluang tersebut dengan 2 jaringan,
Itu menunjukkan yang dalam hidup ni kadang-kadang all that we need is peluang. So tujuan aku sebut benda ni sebagai ejen permah aku kerana ia adalah peringatan bahawa semua benda yang kita buat dalam hidup ni, kejar that one opportunity je, that one shot je. And we don't know what kind of doors benda tu akan buka untuk diri kita. Contoh kalau dulu Han tak menerima panggilan daripada sahabat kita, saudara Abang Botak, Ala Botak untuk jadi guest di BBB, saya takkan ada di sini. Mungkin saya kita tidak ada show Bola Itu Live. Ya, betul. Mungkin kita tidak ada show Bola Itu Live. Betul. Kalau dulu ketika aku berusia form 4, kalau mentor cikgu English aku tak bagi aku opportunity untuk jadi buat intern di satu community newspaper di Ipoh, mungkin aku tak masuk ke bidang kewartawanan langsung. Yeah. Tapi jangan ulang banyak kali sangat yang Botak call saya tu. Kenapa? Jenuh saya nak belanja ada Starbucks. Setiap kali buka serta tu nak belanja. Tak, tapi hakikatnya adalah betul. all we need is an opportunity. Aku rasa Jose Lu sebenarnya tak sangka Tak bila sangka. dia keluar daripada Real Madrid. Sama seperti penyerang Itali tu. Ya. Tak ada, lahir di Argentina. Ya. Doesn't speak Italian. Ya. Main di Mexico tak silap aku. Main di situ, main di Tigre. Tak ada pertalian apa-apa dengan Itali kecuali ancestral relationship dengan Itali. Tapi tiba-tiba datang main dan sekarang hang dah dilihat sebagai penyerang utama Itali yang membuka pintu kepada, dengan cerita so many agents around Europe dah on alert. Kebetulan tak ada striker Itali sekarang kan. Kebetulan. Itulah aku betul lah. Kan? Aku rasa Jose Lu masa dia hari Rabu nak training di Stoke, dulu pun dia takkan terfikir yang satu hari nanti dia akan skor 2 biji. Kan? Dan debut dia dengan On La Roja. Cold Tuesday night at Stoke. At Stoke dia tak pernah fikir benda tu kan. Mana dengan kedai semua tutup ke 7 lagi. Mungkin sedap lah yang realisasi ni kita dapat di bulan Ramadan. Ya. Dan kepada semua peluang. Pada semua sobat Bola Itu Live, sobat BIL, kejarlah satu peluang tersebut. Jadi Faiz, dalam minggu antarabangsa yang penuh dengan aksi-aksi perlawanan antarabangsa, tiba-tiba kita dikejutkan dengan satu drama. Kita terbangun, aku terbangun satu pagi tu, tiba-tiba baca yang Spurs dah announce pemecatan ataupun perpisahan lah, mutual termination di antara mereka dan juga Antonio Conte. And jujur cakap Faiz, It has been coming lah. Mungkin ada antara kita yang mungkin merasakan dia akan stay till another season, tapi possibility ini tidak mengejutkan kita. Melihat kepada trajektori musim ini, melihat kepada kata-kata Antonio Conte sendiri dalam beberapa press conference, terutamanya yang baru-baru lepas diorang kalah lawan siapa? Southampton. Seri lawan Southampton. sama. Kata-kata dia dalam press conference tersebut memberi gambaran seolah-olah dia sendiri mahu meninggalkan Tottenham Hotspur. Dan ini adalah keputusan yang sangat tidak mengejutkan, Faiz. Ya. Aku tak pernah terbayang bahawa satu pasukan Antonio Conte di musim kedua dia bersama pasukan tersebut akan mendahului pasukan seperti Southampton 3-1 dengan 11 minit berbaki perlawanan tersebut, tetapi menghabiskan perlawanan itu dengan keputusan 3-3. Faham tak maksud aku? I mean you cannot imagine that. Takkan. Dan selepas itu satu press conference yang eksplosif itu adalah satu perkara yang biasa untuk Conte. Mengejutkan semua orang, tetapi you would expect Conte untuk buat benda tu. Terutamanya dengan keadaan semasa di kelab pada ketika ini. Sebenarnya aku rasa selepas mereka terkeluar daripada saingan Eropah, bermakna mereka dah tak ada apa-apa lagi untuk to fight for this season kan. Aku dijemput Rim ke ke program PC beliau bersama-sama dengan Burhan ketika itu. Bodohnya pada aku ketika itu, Rim tanya aku, macam mana Faiz? Dia orang dah terkeluar daripada Champions League. Adakah you rasa macam mana? Aku rasa Conte, aku rasa mereka masih lagi fighting for top 4 apa-apa, dan aku rasa dia akan berada di Spurs sekurang-kurangnya sehingga hujung musim ini. Tak sampai 4 hari selepas itu, kita pun dapat berita ini. Maafkan saya Rim, Brohan semua, sebab jangkaan saya salah. Tetapi bila hang buat press conference yang macam tu, menyalahkan semua orang kecuali diri hang, ini adalah there's no way back. Hang boleh bayangkan betapa awkwardnya keadaan di
Tottenham Hotspur training ground, hari pertama pemain-pemain masuk dan lapor diri di klub selepas international break, aku tak boleh. Itu akan full of negativity, dan diorang pun takkan tahu apa untuk expect daripada Conte, dan Conte pun tak tahu apa nak expect daripada mereka dan juga klub. Tapi aku faham frustration dia selepas begitu teruk permainan mereka 10 minit terakhir di Southampton tu, termasuk satu penalti yang amat aku rasa tak sepatutnya diberi oleh sebuah pasukan Antonio Conte, diberikan kepada Southampton. Aku faham. Isi pernyataan dia, salah satu dia yang paling menarik perhatian aku. Dua. Satu, dia kata ini adalah tradisi Tottenham Hotspur. Masuklah. Dia sama macam kita selalu cakap dengan pasukan kebangsaan Malaysia. Masuklah coach mana pun takkan boleh ubah, kerana ini adalah Tottenham Hotspur. Aku rasa itu adalah kata-kata yang the moment aku dengar ayat tu keluar, daripada semua benda yang dia pernah cakap kan, the moment aku dengar ayat tu keluar, time tu lah yang aku tahu this is the end. This is the end. Number 2, dia kata all 11 players play for themselves, not for each other. Tak boleh dah. Dia macam ni lah Faiz. Aku faham. Dari perspektif dia, aku faham kalau dia ada kekecewaan tentang prestasi pasukan. Aku faham yang dalam konteks sesebuah musim, sebuah pasukan yang tak ada DNA menang tu, dia akan struggle dengan inferiority complex. Semua reality tersebut aku faham. Tapi what does it say about you kalau musim ini tempoh terbaik Tottenham Hotspur adalah ketika anda tidak berada di tepi padang? What does it say about you? Bila Antonio Conte terpaksa pulih daripada masalah kesihatan, asisten dia Christian Stellini yang berada on the dugout, and pada ketika itu Spurs melalui tempoh yang sangat positif, termasuk satu kemenangan ke atas Chelsea kalau tak silap aku. So what does it say about you then? Kalau tanpa hang di tepi padang, pasukan tu boleh menang, pasukan tu boleh beraksi dengan baik. So bagi aku, bukan aku nak menafikan 100% apa yang Antonio Conte katakan. Ada betulnya. Aku rasa mesti ada betulnya. Mesti ada betulnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Antonio Conte sendiri daripada awal, body language dia daripada awal musim, apabila dia orang struggle against certain team. Aku ingat hujung season lepas, dia struggle dengan Burnley satu game tu, dia punya body language tu punyalah teruk, macam dia nak meninggalkan pasukan. Seolah-olah gambaran yang aku dapat tu apa tau Faiz? Gambaran yang aku dapat tu adalah seolah-olah dia terlalu bagus untuk Spurs. Dan setiap kali Spurs tak beraksi dengan baik, dia nak bagi peringatan kepada pemain-pemain Spurs bahawa ingat, hang berlatih di bawah aku ni adalah satu penghormatan untuk korang, bukan untuk aku. Sebab aku one level above. Dan aku tak rasa benda tu membantu langsung. Kerana untuk sebuah pasukan yang dah struggle macam Spurs ni, apa yang hang perlukan adalah seorang jurulatih yang akan turun ke sama level dengan pemain, dan meletakkan tangan di atas bahu dan mengatakan kita bersama dalam misi ini. Dalam misi membangkitkan kelab, kita bersama. Tapi Antonio Conte tidak. Antonio Conte duduk di kerusi tinggi, memandang rendah kepada pemain-pemainnya, menyuruh mereka melakukan sesuatu, dan apabila tidak dilakukan, dia hanya mengeluh dan mengatakan bahawa anda tidak berada di tahap saya. Tapi that is when you knew it was never going to end well. Ini bukan satu benda baru di Spurs. Kalau kita ingat sedekat lebih yang lalu, Spurs ada bawa satu jurulatih daripada Spanyol yang menjadi rebutan klub-klub besar ketika itu. Jurulatih ni bukan senior, bukan junior. Pada masa tu dia berada di peak dia. Jurulatih yang bernama Juan de Ramos, kalau ingat. Yes. Pun mempunyai masalah yang sama, sebab dia merasakan yang squad tak cukup bagus untuk dia, dan Spurs can never be good enough for him. Padahal dia pun bukannya siapa-siapa lagi pada ketika itu kan. Maksud aku, dia bukanlah pemenang Champions League, contoh ada World Cup, contoh ada kan. Dan masalah ini sentiasa ada dekat Spurs. Mengingatkan aku pada pattern apa? Pattern daripada hierarchy club untuk mengenal pasti profil yang tepat untuk membawa klub ke mana yang mereka mahukan. Maknanya ada satu goal ni, ada satu matlamat dan ada satu tugas. Tugas dia adalah untuk mengenal pasti profil jurulatih yang tepat untuk membawa mereka ke matlamat ini. Tetapi itu tak terjadi dengan efisien di Spurs. Sekarang ni bukan masalah Conte lagi dah. Sebab Conte dah
dah keluar kan, siapa yang buat keputusan untuk rekrut Mourinho, Nuno, Conte? Aku rasa orang ni yang patut bertanggungjawab ketika ini, Kish. So pandangan aku Faiz, sekarang ni Spurs ada satu keputusan yang sangat besar untuk dilakukan. Yeah. um, In the crossroad In the cross. Aku ibaratkan Spurs ni apa tahu? Aku ibaratkan Spurs ni, hang ingat tak zaman kita membesar dulu? Kita membesar sehingga umur 13, 14 tu perangai semua baik-baik lagi. Okay? Perangai semua baik, ikut plan, semua berjalan dengan lancar kan? Ada direction yang diberikan. Suci. Ada direction yang positif diberikan oleh ibu bapa. Innocent. Kemudiannya sampai satu tahap yang kita rasa aku tak puas lah dengan hidup aku. Aku kena lakukan sesuatu yang lain sedikit untuk memuaskan hidup aku. So kita go out of jalan biasa dan melakukan benda-benda bangang. Okay, benda-benda yang teruk. Sampailah usia 18, 19. Okay. In those years we do a lot of stupid things. And then comes a point yang hang rasa cukup lah aku buat benda-benda bangang ni. Sekarang ni dah sampai tahap yang aku kena balik ke haluan asal. And aku kena restructure my life again dan meletakkan satu plan jangka masa yang lama. Kenapa? Sebab sekarang ni aku dah bukan remaja. Aku dah dewasa. Dan aku perlu melayan diri aku. Aku rasa Spurs is there now. Spurs kena behave sebagai seorang dewasa. Mereka bukan lagi pasukan yang nak masuk the top 4. Mereka dah sebahagian daripada Big 6. Sedar atau tak, hang dah dewasa, hang dah besar. Dah sampai ke final Champions League. Hang dah ada facilities yang luar biasa. Hang dah mungkin ada stadium terbaik di England dan mungkin even Eropah at this point. Hang dah ada facilities luar biasa. Hang dah finalist Champions League. Hang dah budak besar. You're no longer a small fish. So behave like a big boy. Apa yang perlu hang buat sebagai dewasa sekarang? Balik ke pangkal jalan. Apa yang membawakan mereka kejayaan dulu, Faiz? Projek Mauricio Pochettino. Projek dengan pemain-pemain muda, dengan penerapan ideologi yang positif. Projek FM MSN. Saya sedang silakan. Jangan marah bulan-bulan puasa. Bulan puasa tak boleh marah. Spurs tak bawa pasukan ke Slovakia untuk berlatih. Teruskan. Anda jangan Teruskan. So maksud aku, apa yang membawa mereka kejayaan dulu adalah satu projek jangka masa lama dan ruang yang diberikan kepada seorang jurulatih. Dan sejurus selepas dia masuk final Champions League, and the following season ada struggle sikit, terus dia rasa macam diri aku terlalu bagus, sack coach, itu yang sack dia buat manager. macam-macam tu. Itu lepas tu pergi cari short term solution. Mourinho, Nuno, Conte, semua tak menjadi. Hang kena sedar yang hang adalah kelab yang ada history yang besar, identiti yang luas. Penyokong-penyokong hang akan memahami sekiranya ada projek jangka masa yang lama. Cuba mereka mahu melihat projek tersebut, ruang tersebut. And that's what needs to happen to Spurs. Daripada zaman mereka boleh scout player macam Gareth Bale, Luka Modric, kepada Carlos Vinicius dengan Bryan Hill, jangan lupa. So sekarang ni aku dah macam, korang dah sampai, what is your identity? Apa identiti? So bagi aku, the next appointment ini adalah appointment di mana Spurs perlu sedar bahawa ini adalah masa untuk melihat kelab sebagai sebuah kelab yang dewasa dan perlu mengambil keputusan berdasarkan jangka masa yang lama. Siapa yang hang rasa, Faiz, potential candidates untuk Spurs? Tak ada banyak jurulatih berkelas dunia yang available lah, yang sedia untuk dihubungi pada ketika ini. Mungkin aku boleh namakan Luis Enrique, yang aku rasa takkan tertarik untuk hidup di London. Tapi mungkin. But it's Luis Enrique. Ya. Dia banyak melakukan benda-benda yang hang takkan jangka pun. Dia suka challenge diri dia sendiri. Luis Enrique. Dia pergi Roma dulu. Tak ada siapa yang jangka di umur 45 dia akan ambil satu pasukan kebangsaan. Kan? Luis Enrique mungkin jadi satu possibility, walaupun aku tak tahu. 50-50 lah. Mungkin betul jugalah sebabkan dia Luis Enrique kan. Number 2 ada Julian Nagelsmann yang juga baru saja dipecat oleh Bayern Munich. Tak ada banyak yang ni. Cuma satu ya, Kish, banyak yang berpendapat bahawa kepulangan Mauricio Pochettino ada certain section of fans menantikan perkara itu. Bagi aku taklah. Kenapa? Bagi aku taklah. Sebab hang boleh emulate ataupun hang boleh ambil balik siapa saja ketua jurulatih yang sudah pernah berada di situ, kalau squad hang ready je.
Tapi masalah Spurs sekarang ni adalah di squad dia juga. Contoh dia macam ni. Bila Zidane keluar dan balik ke Real Madrid, squad tu dah siap. Bila Ancelotti keluar dan balik ke Real Madrid, squad tu dah siap. Tapi Spurs squad dia tak siap. Dan sangat cacar marbah. Dah ada 3 tangan yang sentuh squad ni. Dah ada tiga signings daripada 3 manager. Yang semuanya high profile lah. Dan aku tak rasa squad ni siap. Dan aku takut kalau Pochettino datang pun, ekspektasi dia dalam masa 12 bulan dia tak boleh turn around, nanti semua peminat akan turn on him dan semua orang akan lupa apa yang Pochettino buat in the first term. Yeah, actually that's true. That's true. Tak fair untuk dia juga kan? Sebab kalau Pochettino balik, ni ibarat hang kena pergi 3 tahun. Hang kena pergi 3 tahun again. Dia perlu menjadi sebuah proses 3 tahun sekali lagi. Start from scratch. Scott Parker mungkin baru nak dipecat oleh Club Brugge. Jangan, tolong. Jangan. Okay, hang lu. Aku tak dapat nama ni. Aku sebenarnya suka Luis Enrique tu. I would love to see Luis Enrique at Spurs. Sebab aku rasa Spurs adalah sebuah klub yang ada potensi yang sangat besar. Fanbase dia luar biasa, Faiz. Fanbase dia luar biasa. Dia ada stadium yang sangat baik. In fact, ada laporan The Athletic mengatakan one of the only reason, salah satu minimal sebab kenapa Antonio Conte suka. Banyak yang dia tak suka pasal Spurs. Tapi kalau ada satu benda yang disuka pasal Spurs adalah world class training facilities. So, hang ada benda-benda macam tu dah tersedia. Sekarang ni hang just memerlukan seorang master long term project tactician untuk masuk dan seize control. Dan kenapa aku suka Luis Enrique adalah kerana apa yang dilakukan di Spanyol bila dia masuk tu, dia masuk je dia terus buang Sergio Ramos. Dia take control of the situation, right? Dia adalah boss. Aku rasa pasukan Spurs memerlukan satu karakter seperti itu, tetapi pada masa yang sama seorang yang bukan saja boleh take control of the situation, bukan saja yang boleh mendapatkan hormat pemain, tetapi pada masa yang sama dia boleh membangkitkan semangat pemain yang dah down. Dia boleh bina squad daripada golongan pemain-pemain muda, nama-nama seperti Jet Spence, nama-nama seperti Brian Hill, nama-nama seperti Yves Bissouma. So hang ada a decent crop of young players yang hang boleh build a team from. Oliver Skip, right? So in that sense, ada satu cabaran yang unik di situ. Tapi kalau fikir-fikir balik, Luis Enrique maximize 2 tahun saja daripada Kane dengan Son pun. Seksi juga prospek tu. But it wouldn't surprise me, takkan mengejutkan aku kalau Luis Enrique okay dengan kalau dua-dua tu nak pergi. Hang faham tak? He's the kind of manager yang kalau dia masuk dia akan macam tak apa. Kelab ni dah ada terlalu banyak Harry Kane dan Son Heung-min baggage. Dah 3-4 tahun nama diorang je. Maybe it's time we start afresh. Lepaskan 2 nama ni, kita mula dengan era baru where Spurs is Spurs. Spurs is not Son and just Kane. So aku rasa ada possibility yang tu juga. So Luis Enrique nama yang aku suka. Tapi ada lagi satu outside name, Faiz. Siapa? Seorang jurulatih. Ingat tak masa zaman Pochettino datang ke Premier League? Ketika itu dia tak ada pengalaman di Eropah sangat. Dia pengalaman dia di Espanyol. pengalaman di England tak banyak. Dia pengalaman di Espanyol dan Southampton sikit saja. Relatively unknown lah pada ketika itu. Tapi calon ni pula is a complete unknown. Premier League tak kenal dia. Eropah tak ada rekod dia. Micah Richard. Aku teka. Han kan cakap tak ada rekod tadi. Aku ingat nak cakap Kim Ela tadi. Bukan menang Melayu Cup. Baru belum Melayu Cup. Alright kat tu. Tak ada. Coach Ela jangan gurau. Tak. Calon yang aku nak berikan Marcelo Gallardo. Dan Marcelo Gallardo memang mencari projek. Dia pernah cakap dulu dia takkan ambil alih mana-mana pasukan pertengahan musim. Sebab bagi dia tak boleh bina projek. Number 1 prerequisite bagi dia, hang kena ingat dah hampir dia meninggalkan River Plate bulan 10-11. Dah berbulan-bulan ni dia relax je. Dia tak cakap apa, dia tak keluar media apa, dia bersabar. Kerana dia sedang menanti satu projek yang boleh dia libatkan diri. Dan aku rasa mungkin Spurs could Gallardo be that project untuk ataupun jurulatih yang pernah menewaskan mereka, Ruben Amorim. Tapi aku rasa kita kena bagi ruang untuk Christian Stellini. Sekarang ni interim manager sampai ke hujung. Mereka pun masih lagi fight for top 4. Untuk Antonio Conte aku tak tahu dia nak ke mana selepas so ni. that's the next question aku nak tanya hang. Antonio Conte ke mana?
aku cakap dengan hang tadi off record, ya. Antonio Conte tak boleh pergi ke klub project basis. Tak akan boleh sebab dia volatile. Apa perkataan bahasa Melayu Apa untuk volatile? perkataan perkataan mercenary dalam bahasa Melayu apa? So mercenary dalam kalau direct translation adalah kelab-kelab seperti mercenary tu direct translation tu askar upahan. So askar yang bukan lahir di negara ni tapi diupah oleh negara ni. Maknanya hang adalah seorang askar tapi hang boleh pergi short term sini, short term sini. Hang tak ada one loyalty. Hang tak ada long term loyalty. Tapi boleh melakukan tugas tersebut. Tapi boleh melakukan tugas. Long term loyalty tu tak ada, tapi boleh melakukan tugas. Mercenary. Aku rasa Antonio Conte is a mercenary. Aku tak terkejut kalau dia askar upahan ya. Kalau Ancelotti keluar dia ke Real, aku tak terkejut langsung. Aku tak terkejut langsung. Ya. Sebab itu adalah tempat untuk dia kan, tempat yang cutthroat Actually, apa yang cakap tu betul. Tempat yang mana ada politik, tempat yang mana ada struktur, ada pemain yang bagus. Ada pemain yang bagus, dah ready made dah. Tak payah rebuild projek-projek tak ada. Cuma sambung kontrak Modric saja. Dah. Real pada aku. Untuk sebelum kita habiskan, sebelum habis nak tengok aku bridging tak? Nak tengok aku bridging tak? Ini benda-benda ni semua aku belajar daripada sahabat kita Abang Botak. Dia yang ajar kita kalau bridging ni kan. Kau ajar dah. Kalau Antonio Conte bak kata hang nak ke Real Madrid, siapa yang kena meninggalkan Real Madrid? Ancelotti. Lepas ni Ancelotti. Aduh. Kish, CBF, pasukan bola sepak kebangsaan Brazil, yang aku rasa akan menjadi antara pasukan kebangsaan pertama dalam minda kita. Kalau kita bercakap tentang World Cup, kalau kita bercakap tentang pentas bola sepak antarabangsa, dan juga kalau kita bercakap tentang ramainya pemain-pemain profesional di dunia, semuanya pusat dia masih lagi di Brazil. Tapi entah kenapa Kish, 30 tahun, aku kira daripada 2002, maknanya 21 tahun yang sangat sukar untuk pasukan kebangsaan Brazil. 2006 mereka masih ada lagi beberapa pemain ternama mereka, Ronaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho. Selepas itu sampai ke era Kaká, sampai satu ketika ada Robinho, tetapi mereka terpaksa bergantung harap kepada Luis Fabiano untuk menjaringkan gol, which is not really Brazil-like. 2014 dengan Fred, dengan dengan banyak perkara lagi, sampailah ke superstar pertama mereka yang menggegar dunia semenjak zaman R9, iaitu Neymar, masih juga gagal di peringkat antarabangsa. Jadi ada satu perasaan yang perkataan yang paling tepat untuk mewakili perasaan ini adalah letargi di kelab ini, di persatuan ini, yang mana mereka sebenarnya pun tak tahu nak buat apa lagi ni untuk kita memenangi sesuatu. Dalam situasi sekarang ni pula, musuh ketat mereka, Argentina, menyandang gelaran sebagai juara dunia. Mesti panas hati kan? Panas. Boleh ni never pegang. Memang panas hati. Segalanya sudah pun dicuba, termasuklah pengulangan pelantikan jurulatih. Tite 2 kali, Dunga 2 kali, Luis Felipe Scolari pun berapa kali, kan? Jadi mereka perlukan nafas baru sekarang ni. Tak terpaksa mengorbankan the Brazilian pride. Mereka sentiasa ada benda tu. Jurulatih Seleção sepatutnya orang Brazil. Sebab orang Brazil sajalah yang boleh faham perasaan Brazil. Benda tu dah tak relevan dan mereka mula menelan realiti tersebut. Sekarang ni adalah masa untuk mereka pergi keluar dan cari siapa saja yang terbaik. Sama dia ada orang Brazil ataupun tak, itu hal lain. Okay? Satu nama keluar untuk menjadi pengemudi pasukan Brazil seterusnya. Carlo Ancelotti. Kish. Aku, Faiz, sejujurnya, apabila berbicara tentang pelantikan-pelantikan ketujuh-latih pasukan-pasukan antarabangsa ni, selalunya tak ada satu pun pelantikan yang akan membuatkan aku macam betul-betul excited gila ke apa. Tak ada lah. Roberto Martinez baru ni ke Portugal tak? Tanya soalan. Last saya excited mungkin apabila Nelo Vingada dilantik jurulatih Malaysia. Tapi saya jarang nak excited bab jurulatih antarabangsa ni, jarang sikit.
Sebab yelah, projek antarabangsa ni bukan projek yang mudah. Tapi Carlo Ancelotti ke Brazil sekiranya berlaku, dan saya sejujurnya mahukan ia berlaku, bagi saya adalah satu perlantikan yang akan menggegarkan dunia bola sepak. Aku rasa this could be the one. Dia hantar kenapa aku rasa sayang sikit kerana pelantikan ini dilakukan selepas Piala Dunia. Kerana bagi aku, kalau perlantikan ini dilakukan sebelum Piala Dunia, contohnya setahun atau 2 tahun sebelum Piala Dunia, aku tak terkejut kalau Brazil easily menang Piala Dunia hari itu. Sebab Carlo Ancelotti is a winner, a born winner. And tahu apa kualiti yang sebenarnya bagi aku menjadikan dia calon yang sangat baik untuk projek Brazil ni? Adalah pragmatism yang ada dalam dia, kebolehan dia untuk bermain bola sepak yang berstruktur dan mengawinkan perkara tersebut dengan kebebasan yang dia akan berikan kepada sesetengah pemain yang berstatus skillful players. So contoh, kalau di AC Milan dulu, hang tengok back four dengan holding midfielder dia, ia adalah antara sistem yang paling berstruktur. Daripada Maldini ke Nesta, ke Zambrotta, ke apa nama, Jankulovski, Marek Jankulovski, Kakak Kaladze. Kemudiannya ada Gennaro Gattuso di bahagian hadapan. That five adalah satu golongan yang sangat technically gifted and very structured, sangat berdisiplin. Dan hang tengok perkahwinan di antara disiplin ini dan juga flair di bahagian hadapan, the chaos, di mana ada Kakak yang tidak terikat kepada mana-mana tanggungjawab defensif, positional requirement, positional disiplin tak ada. Hang larilah kat mana. Hang nak pergi kiri, hang pergi kiri. Hang nak pergi kanan, hang pergi kanan. Hang nak makan orang, hang nak through ball, hang nak buat apa pun hang buat. Complete freedom. Itu yang gol kat Old Trafford tu. Itu yang jadikan dia pemain yang luar biasa di Old Trafford, macam cakap, and itu yang menjadikan dia chaos yang membuka ruang untuk pemain-pemain lain seperti Andriy Shevchenko. Sama di Real Madrid, Faiz. Pemain-pemain macam Vinicius, hang tengok cara dia tarik Federico Valverde ke dalam midfield, even though hang main right wing, so that hang kekalkan disiplin, so that hang boleh beri kebebasan kepada Vinicius. And the outcome is Vinicius outstanding di bawah Carlo Ancelotti, right? So because dia ada kebolehan untuk buat benda tu, Brazil sesuai untuk dia. Sebab Brazil adalah negara yang kaya dengan pemain-pemain yang berstatus flair players. Luxury players, macam dia orang cakap, right? Pemain-pemain macam Neymar, pemain-pemain macam Vinicius, Rodrigo, kemudiannya ada Martinelli, kemudiannya Anthony. A lot of flair players, and even stock main muda pun, Endrick tu tengah develop lagi tu. Chelsea siapa? Nombor 18. Oh, aku tak ingat nama. Santos. André Santos. Yes, André Santos. So hang takkan ada a limitation on flair players. So selagi ada flair players tu, benda tu kena menjadi fokus utama. Kerana Brazil mah joga bonito. Kalau Brazil main gegen pressing, memang orang Brazil sendiri akan maki. Dia still kena main joga bonito. Dia still kena main beautiful football. Tapi hang nak menang tournament antarabangsa, hang tak boleh main beautiful football je. Hang kena kawinkan beautiful football dengan pragmatism. Kalau Carlo Ancelotti, coach Brazil, dekat World Cup hari tu, lepas dia orang leading 1-0 lawan Croatia, dia dah tak main attacking dah. No. Dia tak main attacking dah. Dia tak buat kesilapan yang mereka lakukan hari tu. Tak buat langsung dah. So that's the reason yang aku rasa Ancelotti is the perfect candidate. Bila hang beritahu aku yang hari ni kita akan cakap tentang Ancelotti ke Brazil, aku ada satu soalan untuk hang. Okay. Sekarang ni kita berandai-andai, kita tengok hang adalah seorang mercenary yang CBF lantik untuk mengetuai negotiation membawa Ancelotti ke Brazil. Okay? Apa aku nak tanya satu je. Tawaran terbesar hang untuk Ancelotti, satu elemen je. Hang akan present apa dekat dia? Satu je. Surely dalam presentation tu akan ada banyak elemen kan? Akan ada 10 slide. Kenapa hang perlu sign untuk kami kan? Tapi slide pertama hang tu apa? Kalau aku, hang fikir dulu tapi kalau aku, football heritage tu.
Sebab ini Brazil. Sebab ni Brazil. Ini it's not just another country. Yeah. Ada banyak negara yang boleh bagi hang the satisfaction of being a national team manager. But there's only one Brazil. Itu di slide pertama aku. Kalau hang apa? Kalau aku takkan letak slide yang pertama tu sebelum aku present bab bola sepak aku akan tunjuk satu video kompilasi of Brazilian fans convincing kenapa Ancelotti kena. Han tahu gaya orang Brazil cakap kan, penuh dengan emosi, passion, penuh dengan emosi. So aku nak orang, sebab kalau Ancelotti orang Itali pun bercakap dengan penuh emosi juga. It's the same. Seorang je yang tak ada emosi ketika bercakap, senyum je. Siapa? Ronaldo R9. Dia dulu banyak emosi. Dulu banyak. Dulu emosi atas padang, luar padang pun banyak emosi juga dulu. So aku akan tunjuk compilation tu yang aku rasa akan menarik perhatian dia lah. Banyak faktor juga dia rasa dia akan masuk ke tak? Aku rasa dia akan. Sama ni akan. Rasa dari perspektif dia, what would be the most attractive thing about managing Brazil? Daripada perspektif dia, aku rasa dia sepanjang dia 2 dekad lebih di 25 tahun lah di pentas bola sepak tertinggi, tak pernah ada yang dia miss dengan pemain-pemain Brazil. Faham? Bahkan di Everton pun dia ada Richarlison. Sentiasa akan ada pemain Brazil yang menemani dia. Kalau di Bayern, aku tak, itu mungkin lah di Bayern mungkin lah. Tu pun aku tak tahu masa tu Coutinho main Bayern ke tak. Ada Coutinho main Bayern. Coutinho perform bawah dia kan. Jadi kalau tak silap aku yes. Relationship dia dengan pemain Brazil, Vinicius sekarang yang akan bermain di selection Brazil ni untuk 10 tahun yang akan datang. Hang kena faham peak Vinicius waktu ketika Vinicius bermain bola sepak paling menarik, paling berkelas dunia adalah dengan Ancelotti. Iaitu bermula dengan musim lalu kan. Selepas Zidane kita dah nampak potensi, tapi dia hit the world class ceiling tu ketika dengan Ancelotti. Betul. Jadi aku rasa dia sendiri pun faham yang dia almost seamless dia punya connection dengan pemain-pemain Brazil. Aku rasa itu yang menyebabkan dia akan pergi. Dan lagi satu dia dah menang berapa banyak league title. Domestically dia dah settle dia dah menang berapa banyak Champions League. Apa lagi ni nak kejar? Aku rasa segalanya bergantung kepada 2 faktor. Satu is whether number 1 Real Madrid nak lepaskan dia atau tidak. Sebab menurut pelbagai laporan, dia mengatakan bahawa selagi Madrid nak dia hanya akan stay kat Madrid. Bagi dia kata Madrid is the ultimate club bagi aku. Kalau aku duduk kat sini, aku akan duduk sampai aku bersara. Tapi kalau Madrid sendiri nak menukarkan jurulatih, which could happen kalau dia orang kalah La Liga, Madrid sendiri nak menukarkan jurulatih, then the door opens. And mengikut laporan, dia memang sangat tertarik lah. Sebab pemain-pemain pun in private memang betul-betul mahukan Ancelotti jadi jurulatih. Faktor lagi satu adalah sokongan daripada public di Brazil. Yang tu penting. And that is why aku akan gunakan, kalau aku dapat convince dia in person, aku akan tunjuk video. Sebab aku rasa benda tu penting. Sebelum ni ada seorang jurulatih Brazil yang bernama Jorge Jesus. Sorry, dia bukan Brazil, Portugal ke dia? Jorge Jesus. Dia selama ni jurulatih di Portugal, tapi sekarang ni dia Fenerbahce. Dia banyak Benfica, semua dia pernah coach Dia pernah satu musim tu di Brazil. Aku tak ingat kelab mana dia coach. Either Flamengo atau one of the clubs This was not too long ago, mungkin 2-3 tahun lepas. Dan dia memenangi banyak kejuaraan. Cuma penghormatan tu tak pernah sepenuhnya dapat sebab dia dilihat sebagai an outsider. Apa mak? Sebab Brazil ni negara yang penuh dengan pride. Orang bangga dengan produk bola sepak mereka kan. Tapi mungkin Ancelotti lain sikit kot sebab dia dah level GOAT dah, dia punya managerial career tu dah. Terakhir sebelum kita tutup bab Ancelotti, Kish, satu soalan untuk hang. Aku rasa La Liga is done and dusted. 12 mata, 12 game, susah sikit lah untuk dia kejar Barcelona. Cuma minggu depan dia akan lawan Copa del Rey second leg dengan Barcelona. Lepas tu dia ada lagi Champions League lawan dengan Chelsea. Katalah antara Copa del Rey dan Champions League ni salah satu dia menang. Hang rasa Florentino Perez akan cari jurulatih lain ataupun aku rasa kalau sambung Champions League dia menang, dia sambung. Eh? Kalau Champions League dia kalah, La Liga dia kalah, aku rasa it's goodbye.
Welcome Conte. Tapi itulah dia Ancelotti dan Brazil, satu naratif yang menarik untuk kita ikuti untuk bulan-bulan yang akan datang, Kesha. Kita dah menyelami banyak negara dalam perbicaraan hari ini, Faiz. Tapi hujung minggu ni ada satu perlawanan yang penting dalam konteks Liga Malaysia. Kita pulang ke Liga Malaysia. Ada satu perlawanan yang penting. Terakhir, apa yang berlaku sebelum Liga Malaysia berehat untuk international break adalah satu tamparan hebat buat pasukan Selangor. Tewas 4-0 di tangan JDT. Dan hujung minggu ni, kedua-dua pasukan tersebut ada cabaran tersendiri. JDT akan turun bertemu Sabah, yang aku tak nak borak sangat dalam hari ni sebab aku rasa this is the clear cut perlawanan tumpuan. Tapi jangkaan aku rasa aku still favour JDT lah. Main home, it's a different. Kalau main Likas tu mungkin aku akan 50-50 sikit. Tapi tu pun kita akan berwaspada sebab banyak kali dah kita terkena sebelum ni. So aku tahu Sabah berada dalam momentum yang luar biasa dan apa semua, tapi it's a different ball game. So aku akan memihak sedikit kepada JDT. Tapi ada satu lagi perlawanan yang sangat menarik perhatian. Hari Jumaat ni, pertembungan di antara pasukan Kuala Lumpur dan juga Selangor. Derby Klang Valley, Lembah Kelang. Dan ini adalah perlawanan yang unik, kan tahu kenapa? Sebab kedua-dua pasukan berada dalam dua mood yang berbeza. So KL adalah pasukan yang aku ingat lagi awal musim masa kita rekod episod preview Liga Super, pilihan peribadi aku untuk mencabar JDT tahun ni adalah KL. Masa kita buat tafting. Pilihan peribadi hang siapa? Masa kita buat tafting, betul? Masa tafting. Pilihan peribadi hang siapa? Selangor. Tuan-tuan dan perempuan, Selangor. Itulah tahap prediction. Ini prediction je. Memang macam tu kan. Seorang dah kena bantai 4-0. Seorang lagi pernah kena bantai 3-0. Tapi satu game pun tak menang lagi. Seorang lagi leading 2-0 pun seri 2 sama. Seri 2 sama. Satu game pun tak menang lagi Liga Super tahun ni, KL. So, dua mood yang sangat berbeza. Dan kedua-duanya akan mengejar kebangkitan. Ya. Apa jangkaan hang untuk perlawanan kali ni? Tak ada pilihan lain untuk kedua-dua pasukan melainkan cuba untuk 100% memenangi perlawanan ni. Aku rasa ini one of those games yang first half dia akan jadi panas. First half dia akan jadi panas sebab kedua-duanya akan cuba untuk seek control di awal perlawanan. Kita kenal cara Coach Tan, kita kenal cara Coach Boyan. Dan mereka, both of them would hate to lose this fixture more than ketika mereka menentang JDT. Hang faham tak maksud aku? Bukan bermakna mereka sudah pun berserah lawan JDT ni tak boleh nak menang, berserah. Bukan aku tak bermaksud macam tu. Tetapi ini lebih realistik untuk dimenangi dalam satu perlawanan di mana kekuatan kedua-dua pasukan tu lebih setara. Dia macam ni. Klang Valley Derby tu immediately nak tak nak hang kena menang. Nak tak nak hang kena menang. Player hang ada ke, injured ke apa ke, nak kena menang. Ya, kena menang. Tambah pula naratif pasukan masing-masing. Kalau KL tak menang game ni, naratif dia bukan saja hang tak menang Klang Valley Derby, tapi also hang masih belum menang sebarang perlawanan. Winless run tu akan stretch kepada 5 atau 6 perlawanan. On the flip side, kalau Selangor tak menang perlawanan ni, naratif dia akan berubah. Selepas kekalahan di JDT, dia dah merencatkan momentum pasukan. Start awal season, start musim solid. Menang-menang seri lawan Pahang je. Kita akan tengok di dada tiba-tiba kalah JDT, sekarang kalah KL. Is it crisis time? Apa mak? Sebab bola sepak Malaysia ni, the reason kenapa aku cakap setiap perlawanan lebih bermakna adalah kerana jumlah perlawanan hang tu sikit. Kalau sebelum ni hang akan main 22 game, sekarang ni dengan 14 pasukan hang main berapa game? 28 game saja. Dalam sebuah musim di mana jumlah perlawanan hanyalah 28, setiap perlawanan membawa makna yang sangat besar. So kalau hang tewas 2 perlawanan berturut-turut, dia ibarat, contoh dalam EPL tu, hang drop point dalam 3 atau 4 perlawanan. Sebab EPL ada 38 game. So ada peluang untuk recover. Tapi Liga Super tak ada. No meaningless fixture. Hang drop point dalam 2 game, impact dia tu dah boleh jadi besar terhadap final outcome hang untuk
untuk season ni. So aku setuju dengan Han. This one is a huge one. Siapa yang Han rasa could make a difference in this game? Untuk Selangor secara jujur, ketika separuh masa pertama menentang JDT dan separuh masa kedua, kita tahu perlawanan itu berlangsung dengan sangat berbeza dengan separuh masa pertama. Selepas beberapa pertukaran dilakukan. Tapi aku masih lagi merasakan bahawa Nur Al-Rawadeh dan juga Faisal Halim yang memegang tampuk sebagai difference maker utama untuk pasukan Selangor. Sementara untuk KL pula, pemain yang baru-baru ini membuat debut bersama pasukan kebangsaan, Paulo Josue, nak tak nak kena berada pada tahap prestasi tertinggi beliau, kerana aku tak nampak pemain lain boleh step up sebagai creator dalam pasukan KL ni berbanding Paulo Josue. Bahkan pemain yang sangat reliable 4-5 musim bersama-sama dengan Paulo dalam tugas-tugas kreatif pasukan, iaitu Zafri Yahya, juga kita belum tengok prestasi sebenar beliau pada musim ini. Betul. Jadi untuk Selangor, Ar-Rawadeh, untuk KL City, Paulo Josue, ini adalah dua pemain yang mungkin akan jadi difference maker. Macam mana pula dengan Han? Okay, aku nak sebut difference maker tu from a negative point of view. Perlawanan yang pemain yang perlu Selangor berhati-hati dengan pemain mereka sendiri. Syarul Nazim. Okay, Afro. Sudah 2 perlawanan, aku rasa dah 2 game menentang KL aku pernah tengok. Mistake. Yang mana mereka target Syarul Nazim, ya. And aku harap sekarang ni dia dah ada kematangan tu untuk ada ability untuk deal dengan, kalau dia jadi target hantaran-hantaran jauh, target physical aggression daripada Kayon, daripada Romel, daripada Josue ataupun Cece Kipre kalau dia bermain kan. Aku berharap perkara itu boleh dia tangani dengan lebih ketenangan, sebab sebelum ni dia kucar-kacir sikit sebab dia kelang kabut dalam situasi ditekan. Kalau untuk KL ada 2 wildcard yang penting. Satu wildcard adalah aku ada nampak story sahabat kita Giancarlo Gallifuoco. Story dia berada di gym bersama dengan center back mereka daripada Croatia. Oh, yang baru. Ivan Mahmud ke nama dia? Bukan Mahmud. Itu bukan Terengganu ke? Aku tak ingat lah nama dia. Tapi ada seorang lah. Center back pasukan KL yang masih belum beraksi. Kalau dia dah fit dan boleh beraksi, itu adalah satu tonik yang luar biasa untuk KL. The other one adalah Parthiban. Kalau Parthiban pun dah fully fit and boleh start, dan aku rasa Parthiban pun boleh memainkan peranan untuk pasukan KL. Ini adalah dua player wildcard lah. Kalau diorang fit, dan KL probably boleh beraksi dengan baik. 2 key battles sebelum kita tutup 2 key battles. Aku rasa tadi betul. Syarul Nazim lawan siapa tu? Syarul Nazim lawan Cece mungkin Ataupun Kayon. Itu menjadi ini. Dan juga Faisal Halim lawan Kamal Azizi juga aku rasa akan jadi satu battle yang menarik untuk kita lihat. Minggu ni luar biasa Liga Super. Sangat luar biasa. At the end of this masa week, yang sama tau. Aku rasa masa yang sama. Perlawanan Sabah. JDT Sabah masa yang sama? Masa yang sama aku rasa. Kalau Sabah tak menang ni, hari tu JDT menang pun Liga dah berakhir bagi aku. Tapi kalau Sabah tak menang ni, even more lah. Assalamualaikum untuk jadi ini adalah satu minggu yang cukup penting untuk konteks. Hang bayang dinamik dia. Kalau Sabah dan Selangor dua-dua kalah, it's game over. Habis. It's clean sweep untuk JDT. Habis. Jadi minggu yang sangat penting dalam Liga Super. Aku rasa itu saja, Faiz. Itu saja. Untuk episod Bola Itulah minggu ni. Teruskan menonton Liga Super di semua saluran Astro Arena Bola. Kita akan jumpa korang dalam episod yang akan datang.